Boleh mula Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iftarada alaina as-salata was-siyam wa ja'alahuma ruknayn min arkanil Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. 'Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab bal yuta' wa yuttaba'. Wa la yu'badu Allahu illa bima syara'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على عبدك ونبيك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat baik yang dikurniakan kepada hamba-Nya yang taat maupun ahli maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita rahmat dan sentiasa memberikan hidayah dan peluang untuk kita bertaubat. Malam ni insya-Allah kita akan kongsikan, kita sama-sama bincang tentang salah satu daripada adab yang diajarkan oleh Islam. Kita dalam segmen 20 minit bersama adab Islam. Jadi malam ni kita akan bincangkan tentang adab ketika solat ataupun adab-adab yang berkenaan dengan solat. Solat ni dalam Islam satu ibadah yang agung, satu ibadah yang besar. Bila mana Allah Subhanahu wa taala letakkan solat ni sebagai salah satu daripada rukun Islam. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala dah letak solat ni sebagai salah satu rukun Islam yang sangat agung, yang sangat besar, dan selepas syahadah, solatlah ibadah yang paling agung dan ibadah yang paling dituntut kepada semua kita. Dalam rukun Islam yang 5 selepas solat, ada puasa di bulan Ramadan, ada zakat dan ada fardu haji. Ketiga-tiganya adalah ibadah yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan ruang ataupun excuse untuk seseorang itu tinggalkan disebabkan sebab-sebab tertentu. Maksudnya puasa kalau tak mampu ataupun kalau ada sebab-sebab yang syar'i, seseorang itu boleh meninggalkan puasa pada hari tersebut dan diganti pada hari yang lain. Tentang zakat, sesiapa yang tak cukup, maksudnya hartanya tak cukup haul ataupun tak cukup banyak hartanya, maka tak perlu nak bayar zakat. Dan haji adalah satu ibadah yang semua kita tahu Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas orang yang berkemampuan. Adapun solat, satu ibadah yang sangat agung, yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk tunaikan semampu-mampu yang boleh. Bermakna kata Nabi SAW, salli qa'iman, salatlah kamu berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tak mampu kamu duduk, fa illam tastati' fa ala jambin, baring mengiring. Bermakna salat ni satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat. Kalau tak mampu ada option lain lagi, kalau tak mampu ada option lain lagi, menunjukkan bahawasanya kefarduan salat ni kefarduan yang sangat besar yang tak boleh ditinggalkan. Baik. Jadi malam ni kita nak bincangkan tentang adab ketika solat. Bila disebutkan tentang adab, dah pastilah dia satu perkara yang tinggi nilainya. Dan bukanlah malam ni waktu untuk kita nak bincang tentang perkara-perkara syarat, rukun dan hukum hakam yang berkaitan dengan solat. Tapi bila bincang tentang adab ni adalah satu perkara yang melebihi perkara-perkara tersebut ataupun perkara-perkara yang tahsiniyat, yang menghiasi solat itu. Bukan kita nak bincang macam mana nak pastikan solat kita sah, tapi bila disebutkan adab, bermakna kita cuba untuk melakukan, kita cuba untuk belajar macam mana nak pastikan solat kita itu solat yang betul-betul sempurna dan berkualiti. Sebab itulah harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah yang kita buat. Di mana orang bertakwa ni sifat dia sentiasa menjaga kualiti ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima
ibadah yang dilakukan ataupun yang dipersembahkan oleh orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna kata Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan atau menerima perbuatan atau ibadah orang yang bertakwa. Baik, secara ringkasnya saya bahagikan tentang adab ketika salat ni kepada 3 bahagian. 3 bahagian, yakni bahagian yang pertama tentang adab sebelum melakukan salat, bahagian yang kedua adab semasa kita melakukan salat, dan bahagian yang ketiga adalah adab selepas salat. Baik, kita pergi ke bahagian yang pertama, iaitu adab sebelum melakukan salat. Apa yang diajar oleh syariat kita sebelum salat, Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita untuk kita memulakan salat dalam keadaan tenang. Kita tahu semua kita, terutamanya orang lelaki, diperintahkan untuk mengerjakan salat secara berjamaah di masjid. Walaupun sekarang ni kita dalam keadaan musim yang kita tak dapat untuk pergi salat, menunaikan salat berjemaah di masjid, tapi kita sentiasa berdoa, minta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita ke masjid, dan mudah-mudahan lepas ni kalau Allah bagi kita peluang untuk teruskan ibadah ke masjid, kita berazam untuk jadi seorang yang suka dan mulazamah untuk pergi menunaikan salat di masjid. Baik, kata Nabi SAW dalam mengajar umatnya, sabda baginda SAW, idza ataitumus salah, ataupun dalam riwayat lain, idza sami'tumul iqamah famshu wa alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Baginda SAW bersabda, bila kamu nak pergi salat, Nabi ajar kita kalau nak pergi salat, famshu, maka pergi ataupun berjalanlah, wa alaikum bis sakinah, dan hendaklah kamu pergi dengan tenang. Maknanya pergi dengan tenang, bukan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kamu sempat maka salatlah, dan apa yang kamu tak sempat maka sempurnakanlah. Bermakna Nabi nak kita pergi menunaikan salat itu dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang bermakna bukan terlalu cepat dan bukan juga terlalu perlahan, dan pergi dalam keadaan yang selesa, supaya kita dapat mulakan salat itu dalam keadaan selesa. Sama juga bila kalau kita nak tunaikan salat-salat lain di rumah pun, pastikan kita nak mulakan salat tu, pastikan kita mulakan dalam keadaan yang kita tenang. Kalaulah nak ikutkan logik, dalam hadis tadi Nabi SAW suruh kita pergi menunaikan salat dengan tenang. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa ma adraktum, apa yang kamu sempat maka salatlah, apa yang tak sempat tu sempurnakanlah. Kalau ikut logik, saya rasa kita semua tahu makin banyak kita sempat dengan imam maka makin afdal lah. Tapi Nabi SAW tapi Nabi SAW mengajar kita untuk tenang. Biarlah kalau dah terlambat pun, biarlah kita masuk solat dengan tenang. Yang kita tak sempat maka kita sempurnakan, bermakna masbuklah, kita sempurnakan solat yang kita tertinggal rakaat-rakaatnya tadi. Baik. Tapi tenang yang diajar oleh Nabi SAW bukan bermakna untuk kita melengah-lengahkan salat. Oh tak apa, Nabi SAW kata pergi dengan tenang. Tenang bukan bermakna berlengah-lengah, tetapi kita cuba pastikan bila nak mula salat tu kita tenang. Adapun tentang persiapan, ni kita masuk ke adab yang seterusnya. Nabi SAW ajar kita untuk bersegera dalam bersedia menunaikan salat. Bersegera bukan bermakna tergesa-gesa waktu nak salat, tapi bersegera dalam bersedia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-adhani wathab. Kata Aisyah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar azan, beliau segera bersiap. Kalimah atau perkataan wathab ni adalah salah satu perkataan bahasa Arab yang membawa maksud qama, maksud bangun untuk bersedia, tapi lebih ablag, maksudnya lebih mubalaghah lagi berbanding dengan perkataan qama.
dalam Quran kan sebut ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah, bila kamu nak bangun untuk bersedia pergi menunaikan salat. Jadi sifat Nabi SAW tadi, Nabi SAW bila dengar azan, Nabi terus pergi Nabi SAW bersegera nak bersedia menunaikan salat. Jadi kalau kita tengok sifat-sifat tabi'in dan para salaf, sahabat tabi'in dan para salaf yang lain, kalau saya syorkan untuk kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir contohnya, ataupun tafsir At-Tabari, riwayat-riwayat yang didatangkan cerita tentang perihal mereka dalam ayat dalam salah satu ayat tafsir satu ayat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dalam tafsir ayat ni surah An-Nur, muka surah An-Nur ayat ke-37, kalau kita perhatikan Ibnu Katsir sendiri ada datangkan banyak contoh-contoh daripada para sahabat dan para salaf tentang sifat mereka. Ada yang bekerja sebagai peniaga, ada yang kerja sebagai tukang, di mana bila terdengar azan mereka bersegera nak menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala itu, lalu meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Sampai diceritakan ada yang sedang memegang penukul dan bersedia untuk menukul ataupun mengetuk meneruskan pekerjaannya tadi, tapi bila terdengar azan dia menghentikan walaupun dah disediakan apa yang nak dikerjakan tadi. Nak menunjukkan bahawasanya para salaf dan para sahabat tabi'in dan tabi'in semuanya mengagungkan syiar salat ini dengan bersegera dalam bersedia untuk menunaikan salat. Diceritakan Wahab bin Munabbih ketika sedang bersama Imam Malik pada satu ketika, maka mereka mendengar laungan azan. Jadi Wahab bin Munabbih tadi minta izin untuk balik ke rumah. Imam Malik bertanya, kenapa nak balik rumah? Lalu dia mengatakan, aku nak balik dan berwuduk. Lalu Imam Malik berkata, subhanallah, rajulun yatlubul ilma yadkhulu alaihi waqt as-salah wa huwa ala ghairi wudu'. Seumpama Imam Malik nak memberi nasihat kepada Wahab bin Munabbih, subhanallah, macam mana ataupun wajarkah seorang yang menuntut ilmu apabila mendengar ataupun apabila masuknya waktu salat ataupun mendengar azan dan dia dalam keadaan tidak berwuduk. Nak mengatakan bahawa Imam Malik nak mengajar kita, sepatutnya sebelum azan tu kita dah berada dalam keadaan wuduk, nak menggambarkan bersegeranya dalam bersedia menunaikan salat tu adalah salah satu adab yang patut kita tunaikan ataupun nak jadi seorang yang beradab dalam nak menunaikan salat. Jadi ini adalah salah satu perkara yang perlu kita ambil kira. Dan antara perkara yang kita perlu fikirkan juga dalam adab sebelum salat, firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, pakailah perhiasan atau pakaian kamu di setiap masjid. Masjid sama ada bermakna masjid ataupun tempat sujud, iaitu bila kita nak salat. Jadi memakai pakaian yang indah ataupun pakaian yang baik ketika salat adalah salah satu adab, walaupun kita tahu kewajipan kita adalah menutup aurat. Bagi orang lelaki ada auratnya dan orang perempuan ada auratnya. Tapi sebagai seorang yang beradab ketika salat, maka sebelum salat dia mesti pastikan dia dalam keadaan berpakaian yang baik atau pakaian yang terbaik yang dia ada untuk menunaikan salat. Bukan bermakna kalau pakai pakaian yang tidak baik itu tak sah salatnya, tapi dari sudut
Adab, maksudnya dari sudut adab tadi, bila saya dah sebutkan sebelum ni bahawasanya kita bincang tentang adab adalah kita nak pastikan ibadah yang kita lakukan tu ibadah yang berkualiti. Maka ingatlah pesan Allah Subhanahu Wa Taala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian atau perhiasan yang baik, yang terbaik yang ada pada kalian ketika kalian nak pergi menunaikan salat. Diceritakan Ibnu Umar, dia melihat maulanya iaitu Nafi' ketika itu salat tanpa memakai serban, di mana semua sedia maklum serban ni adalah pakaian orang Hijaz, orang Arab di Mekah, Madinah, semuanya berserban. Berserban iaitu sebagai salah satu pakaian yang pakaian yang perhiasan yang lengkap lah, pakaian yang lengkap untuk orang-orang di bahagian Hijaz. Maka pada ketika itu Ibnu Umar melihat Nafi' ni salat tanpa serban. Kemudian ditanya kepada Nafi' selepas selesai salat tu, wahai Nafi', kalau engkau diminta untuk pergi menghadap raja, apakah ataupun pemimpin, apakah yang akan kau pakai? Kemudian Nafi' menjawab, dia akan pakai pakaian yang terbaik. Dia akan pakai serban, mengikat ketat ataupun mengikat rapi serbannya dalam disebabkan nak menghadap raja tadi. Lalu Ibnu Umar menasihatinya, pakailah pakaian itu ketika salat, kerana salat itu merupakan perbuatan salat itu adalah apabila kita menghadap ataupun apabila seseorang hamba itu pergi menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi itu tadi adalah tentang adab sebelum salat. Dan yang keduanya, bahagian kedua, seperti yang saya sebutkan 3 bahagian tadi, bahagian yang kedua adalah adab semasa salat. Dan tentang adab semasa salat ni, apa yang kita bincangkan ini adalah selepas daripada kita dah selesaikan segala kewajipan dan kita dah tambah dengan perkara-perkara sunat. Dah pastinya sunat, memperbanyakkan sunat itu adalah adab ketika ketika seorang menunaikan salat, dan kita tinggalkan semua perkara-perkara makruh. Dan perkara makruh antara yang kita tahu perkara makruh melihat memandang ke atas ketika salat, ataupun meletup-letupkan jari atau mengepak-ngepak jari sehingga berbunyi ni, itu adalah perkara makruh di dalam salat. Pergerakan kecil yang kita tidak berhajat, yang kita tidak perlukan itu pun salah satu perkara yang makruh dalam salat, dan kita tinggalkan perkara makruh dalam salat. Jadi tentang adab semasa salat tadi, selepas kita dah cuba sempurnakan semuanya tadi, yang wajib ataupun yang rukun dah ditunaikan, yang sunat pun kita dah cuba perbanyakkan, dan kita tinggalkan yang makruh. Jadi adabnya ataupun nak memastikan kesempurnaan salat kita adalah kita cuba untuk khusyuk di dalam salat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang yang beriman, dan yang mana salah satu cirinya adalah mereka khusyuk di dalam salat mereka. Dan khusyuk ni kalau kita perhatikan ta'rif-ta'rif yang didatangkan oleh para ulama, dia tidak tak lari daripada perkataan tenang, tunduk kepada Allah, tawadhu'. Itu adalah semua boleh kita katakan kumpulan untuk makna khusyuk. Jadi macam mana kita nak capai khusyuk tu adalah kita cari jalan untuk tenang ketika salat, cari jalan untuk kita tundukkan diri kita ketika salat, cari jalan untuk kita tawadhu' ketika salat. Maka ada banyak jalan. Maksudnya kita cari jalan-jalan yang syar'i, yang tidak melanggar syariat Islam, yang digunakan untuk memastikan salat kita itu dalam keadaan kita khusyuk. Antara caranya yang pertama sekali adalah kita bayangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ketika salat. Salat ni satu ibadah yang besar. Ketika
nak menyeru orang menunaikan salat pun Allah perintahkan untuk kita seru dengan kalimah Allahu Akbar. Bayangkan betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunaikan salat disebabkan Allah Maha Besar. Kita tunaikan salat sebab Allah yang Maha Berkuasa. Kita tunaikan salat sebab Allah lah Tuhan yang mencipta, yang memiliki kita, yang mentadbir segala urusan kita, maka hanya dialah yang layak disembah, tak ada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Allah. Yang keduanya adalah kita cuba hayati setiap perkataan ataupun setiap perbuatan yang kita buat di dalam solat. Daripada takbiratul ihramnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita fahami makna surah Al-Fatihah seperti yang kita tahu hadis yang menyebutkan tentang Al-Fatihah adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita baca dan Allah Subhanahu Wa Taala reply ataupun Allah Subhanahu Wa Taala balas apa bacaan kita. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamba aku memuji aku Ar-Rahmanir Rahim sehinggalah ke akhir suratul Fatihah. Kita bayangkan, dan sebaik-baiknya saya sarankan semua kita untuk terus belajar tentang perkataan-perkataan, kita memahami perkataan di dalam salat supaya mudah-mudahan salat kita lebih khusyuk lagi. Dan kadang-kadang ialah ada orang mungkin dirasa belajar bahasa Arab ni susah. Dan bahasa ni dah pastilah kita nak menguasai secara totalnya memang satu perkara yang agak sukar. Tapi saya nasihatkan semua kita cuba sekurang-kurangnya kita sentiasa berusaha, belajarlah perkataan-perkataan contohnya. Kadang-kadang kita tak sedar ada perkataan bahasa Arab yang sama dengan bahasa Melayu yang boleh membuatkan kita tadabbur Al-Quran tersebut. Kita dengar imam baca keluarnya perkataan azab. Jadi kita pun rasa takut. Jadi disebabkan perkataan azab itu adalah salah satu perkataan yang kita faham. Cuba bayangkan banyak perkataan bahasa Arab yang kita faham yang menyebabkan kita faham apa yang kita lafazkan di dalam solat, maka akan lebih bertambah dah lagi khusyuk dan fokus kita di dalam salat. Dan bila sebut tentang khusyuk tadi, khusyuk membawa kepada fokus di dalam salat, dan seseorang yang khusyuk dia akan sedar apa yang dia lakukan. Bukan macam contoh kalau ada seseorang tu mengatakan aku tadi khusyuk sangat dengar imam baca, khusyuk sangat solat sampai aku tak perasan dah rakaat ke berapa. Itu bermakna seorang tu tak khusyuk sebab dia lalai, dia tak dia terlalai daripada ingat berapa rakaat dah dia solat. Sedangkan khusyuk ni tadi walaupun kita merendahkan diri kepada Allah, kita tunduk, kita tenang dalam solat, tapi keadaan khusyuk itu membuatkan kita fokus ataupun kita sedar apa yang kita lakukan. Dan antara cara lain untuk kita cuba untuk khusyuk, terutamanya kita sekarang dalam musim ibadah, kita dalam keadaan kita dalam musim ibadah bulan Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita ni, kita ambillah motivasi hadis Nabi SAW, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita ambil motivasi dari perkataan imanan wahtisaban. Maksudnya nak mendapat ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi SAW tadi, disyaratkan imanan wahtisaban. Beriman, maksudnya siapa yang puasa ataupun siapa yang qiyam salat disebabkan iman, kerana imannya kepada Allah, dan ihtisab, minta balasan ataupun minta ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan dapat fadilat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cuba bayangkan setiap kali kita salat, setiap kali kita buat apa-apa sahaja amal kebaikan, kita buat tersebut dalam hati kita ataupun dalam yang menjadi sebab kita buat adalah iman kita kepada Allah. Dan beriman kepada Allah ni kita tahu disebabkan bila disebutkan iman dan kita buat satu ibadah disebabkan iman kita kepada Allah, maka tak akan larilah kita ibadah tersebut dari perasaan cinta kita kepada Allah. Sebab apa kau buat ibadah? Sebab apa kau solat? Sebab aku cinta kepada Allah, aku nak taat kepada Allah
sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta aku, wahtisaban, mengharapkan ganjaran. Oleh kerana iman tadi kita tahu bahawa Allah lah yang akan mengganjarkan seseorang dengan ganjaran yang baik. Allah lah yang akan memberi balasan di atas setiap yang kita lakukan. Maka dengan motivasi perkataan iman dan wahtisaban tadi, kita cuba untuk buat apa-apa ibadah, kita cuba untuk tunaikan apa-apa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman dan wahtisaban, dan perkara tersebut boleh membawa ataupun menolong kita untuk khusyuk. Contohnya di dalam solat, dalam bulan puasa, bulan Ramadan ni, kebiasaannya solat tarawih, solat yang agak panjang daripada solat-solat lain yang kita lakukan. Banyak rakaat dia. Kadang-kadang kita rasa penat. Tapi bila teringat iman dan wahtisaban, aku beriman kepada Allah, aku nak dapat ganjaran daripada Allah, maka kita terus ataupun termotivasi untuk lebih kuat lagi menunaikan ibadah tersebut. Ketika solat kita rasa mengantuk, ingatlah iman dan wahtisaban, mudah-mudahan hilang ngantuk tersebut dan kembali kita khusyuk dalam melaksanakan solat. Baik, itu tadi tentang adab semasa menunaikan solat. Jadi khusyuk ni tadi merupakan salah satu adab yang menghias ataupun yang menjadikan solat kita lebih sempurna. Walaupun seorang yang datang dalam keadaan dia tak khusyuk, jika rukun dijaga dan tidak melakukan apa-apa perkara membatalkan solat, solat tersebut sah. Maksudnya cukup dah mematuhi SOP solat tadi untuk diterima oleh ataupun nak menjadikan satu ibadah tersebut sah. Tapi ia bukanlah ibadah yang sempurna sesempurna orang yang khusyuk di dalam solatnya. Baik. Kemudian yang terakhirnya, yang ketiga ialah adab selepas salat. Antara petunjuk yang diajar oleh Nabi SAW, dan semua kita maklum yang bahawasanya lepas salat Nabi ajar kita untuk zikir, membaca zikir-zikir yang warid yang diajar oleh baginda SAW. Dan antara yang paling agungnya, dan saya rasa kebanyakan daripada kita melazimi zikir ini adalah istighfar 3 kali selepas memberi salam dalam solat-solat fardu. Bila seseorang tersebut selesai menunaikan solat fardu, maka Nabi SAW ajar kita untuk ucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan kalau kita tengok kenapa saya letak ataupun saya katakan zikir selepas solat ini sebagai salah satu adab yang mana kita semua tahu ia adalah antara sunnah Nabi SAW. Kita katakan dia sebagai adab kerana kalau ikutkan solat ni dah satu ibadah, satu ketaatan. Kenapa ibadah tersebut diakhiri dengan salam, kemudian kita ucap istighfar, mohon ampun daripada Allah. Bukan kita tengah buat jahat, kita lepas buat kebaikan, tapi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah sebenarnya adab yang diajar oleh Nabi SAW, di mana kita minta selepas berjaya melakukan satu kebaikan ataupun hatta selepas mendapat satu kebaikan atau kejayaan pun, Allah ajar kita untuk ingat kepada Allah dan istighfar. Antaranya dalam solat, apa yang Nabi tunjukkan selepas salam, Nabi ucap astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Dalam surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tengah cerita tentang kejayaan yang diperoleh oleh orang Islam, yang diperolehi oleh orang Islam, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh sambut kejayaan tersebut dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan bertasbihlah memuji Tuhan kamu dengan dan beristighfarlah. Dalam ayat haji pun Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita selepas wukuf di Arafah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Pergilah, keluarlah daripada tempat yang ramai manusia, iaitu Arafah tadi, dan beristighfarlah. Keluar daripada Arafah, beristighfarlah. Habis menunaikan haji, Allah Subhanahu Wa Taala ajar lagi, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Bila dah selesai melakukan manasik haji, maka ingatlah Allah
seperti kamu mengingati ayah-ayah kamu ataupun mengingati orang yang kamu cintai, ataupun lebih lagi. Nak menggambarkan setiap kali lepas melakukan kebaikan pun Allah suruh kita ingat Allah. Allah suruh kita beristighfar. Sebab apa? Belum tentu kita dah lakukan perkara tersebut sesempurna yang mungkin. Dalam solat mungkin ada gangguan ketika solat. Maka kita istighfar, ya Allah, tutupkanlah kesilapan-kesilapan yang telah aku lakukan. Ya Allah, aku minta maaf. Kita minta maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara ataupun kekurangan-kekurangan kita dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya dalam adab selepas salat ni adalah kita bila dah selesai menunaikan salat, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi taufik untuk menyelesaikan satu ketaatan tersebut tadi, dan ingat supaya kita jangan ujub, jangan kita melakukan salah satu perkara yang boleh merosakkan amalan kita, iaitu ujub. Ujub ni bahaya. Ujub adalah kita rasa kita bangga diri, bukan riak. Riak kita tunjuk amalan kita kepada orang lain. Tapi ujub ni kita rasa diri kita hebat walaupun kita tak tunjuk kepada orang lain. Contohnya seorang yang rasa diri dia boleh tiap-tiap malam bangun salat qiyam. Ramadan atau tak Ramadan, dia akan bangun salat qiyam. Dan waktu tu dia akan rasa, aku ni kira baik lah. Aku ni daripada orang lain tak bangun pun. Jadi dalam keadaan tersebut, perasaan ujub itu adalah salah satu perkara yang merosakkan amal ibadah. Jadi sebagai yang akhir ni tadi, antara adab selepas solat adalah kita jaga diri kita daripada perasaan ujub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima solat yang kita laksanakan. Jadi untuk yang terakhir ni saya simpulkan, tadi kita dah bincang tentang adab ketika solat, di mana saya bahagikan adab itu kepada 3, iaitu adab sebelum, adab semasa dan adab selepas salat. Dan kesemua adab yang kita bincangkan pada hari ini adalah satu perkara yang tahsiniyat, satu perkara yang kesempurnaan salat. Bukan kita bincang tentang rukun, syarat, perkara sunat dan makruh, tapi kita bincangkan apa yang selepas itu. Bermakna seseorang itu mesti memastikan rukunnya sempurna, perkara sunat dilakukan sebanyak yang boleh, dan meninggalkan perkara makruh, barulah kita pergi ke bahagian adab yang nak menyempurnakan salat kita tadi. Saya rasa cukuplah untuk sekadar tu pada malam ni. Dah terlepas pun daripada 20 minit. Saya minta maaf terambil masa lebih sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berikan kebaikan kepada kita semua. Dan seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dah sampaikan kita ke bulan yang mulia ini, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kita untuk sentiasa melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan yang mulia ini, dan Allah beri petunjuk untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada tersilap bicara. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.